Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah sekarang tepat pukul 3 petang, insyaAllah. Seperti yang dijanjikan, kita akan bersama dengan saya untuk satu sesi taklimat mengenai portal account yang digunakan di MRC PDRM. Maksudnya semua clear dengan suara saya? Kalau clear boleh react dengan smiley ke dan sebagainya, supaya saya boleh dapat tanda bahawa tuan-tuan jelas dengan suara saya, insyaAllah. Baik, sebelum kita mulakan dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanir. Bismillah. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Syukur kita kepada Allah kerana dapat kita bersama-sama lah dalam satu sesi perkongsian ilmu daripada saya untuk rakan-rakan TPKA, dan saya rasa ada juga daripada guru-guru daripada mata-mata yang lain yang dijemput oleh TPKA untuk masuk sekali untuk mendengarkan sedikit saya punya taklimat berkenaan dengan portal account. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana sudi untuk menyertai taklimat ni. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, portal account ni telah kami di MRC PDRM, kita telah bina pada tahun 2021 dan kita dah guna untuk batch SPM 2022. Okey, dan sekarang ni untuk batch SPM 2023 kita pun dah guna, masih guna, sedang guna. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, untuk SPM batch 2024, Alhamdulillah kita dah siap dah dia punya platform. Cuma tunggu nak masukkan data-data yang diperlukan lah, seperti peperiksaan semester 1 yang lepas dan juga peperiksaan semester yang seterusnya lah. Jadi kita dah siap dah untuk SPM 2024. Okey. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, perkongsian ni kita buat selepas kami selesai uji pada batch tahun 2022 dan kami dapat lihat dia punya keberkesanan dia. Jadi untuk tahun 2023 ni saya berbincang dengan cikgu sains komputer saya yang bertanggungjawab bina portal ni. Kita nak buat perkongsian lah. Sekiranya ada yang rasa ingin nak guna portal yang kami bina ni, insyaAllah kita akan buat satu latihan khas pada bulan 10 kepada yang berminat. Jadi maksudnya portal tu nanti kita akan bagi dekat maktab-maktab yang ada berminat. Cuma kena datang buat latihan di maktab kami. Kita akan ajar daripada A sampai ke Z dan sampai terus masuk data. Maksudnya bila tuan-tuan dan puan-puan balik ke maktab selepas habis bengkel tersebut, dah boleh guna dah. Dah boleh guna untuk maktab masing-masing. Okey, boleh guna. Itu yang kita harapkan lah, supaya perkongsian ni tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat. Jadi kami dah guna dah untuk tahun 2022. Jadi 2023 pun kami sedang guna dan adalah kemas kini sikit. Jadi untuk tahun ni kita bercadang untuk berkongsi. Okey, berkongsi supaya boleh memudahkan pihak-pihak maktab untuk mendapatkan maklumat daripada data headcount. Seperti mana yang kita tahu, headcount data yang template yang disediakan oleh BPN adalah bentuk Excel. Okey. Jadi untuk nak manipulate data, untuk kita dapatkan pelbagai maklumat daripada data berkenaan, amat sukarlah kalau guna Excel, sebab perlukan orang yang lebih mahir Excel untuk dapatkan data-data yang kita ingini. Tapi untuk platform yang kita bina ni, kita dah bangunkan analisis yang kita hendak. Jadi tugas kita adalah masukkan data saja. Nanti platform tu akan manipulate data kita dan dia akan keluarkanlah maklumat-maklumat yang telah pun kita perlukan. Jadi nanti saya akan tunjuk dekat tuan-tuan dan puan-puan bagaimana data-data yang ada, maklumat-maklumat yang diproses daripada data-data kita di dalam portal berkenaan. Jadi dalam kata lain, kerja nak buat analisis tu jadi pendek. Untuk nak buat analisis data tu menjadi pendek, jadi bila-bila masa je kita boleh buka. Daripada cikgu, daripada pengetua, daripada timbalan ke, siapa-siapa boleh buka. Even pelajar pun boleh buka. Pelajar boleh lihatlah dia punya data dia sendiri. Tapi kalau cikgu, pengurusan dan sebagainya dia boleh
melihat data keseluruhan dan juga maklumat-maklumat yang lain lah yang diperlukan. Jadi lagi cepatlah. Sebagai contohlah, kalau hari ni hari terakhir last key in markah di ESP PNG, so UPPM akan bagi data kepada AJK headcount. AJK headcount akan masukkan saja dalam portal berkenaan. InsyaAllah dalam masa sehari dua, portal berkenaan dah boleh keluarkan maklumat yang diperlukan. Jadi pengurusan dah boleh buka lah tengok. Tak perlu nak tunggu mesyuarat senat ataupun mesyuarat postmortem. Kadang-kadang mesyuarat tu makan masa, tak perlu nak tunggu, kita dah boleh tengok dah awal-awal. Even dalam mesyuarat pun kita dah boleh buka portal berkenaan untuk kita lihat perkara-perkara yang berbangkit lah yang kita bincangkan. Nanti kita akan tunjukkanlah kepada tuan-tuan dan puan. Jadi hasrat kami untuk hari ini saya akan bagi taklimat supaya tuan-tuan tengok sendiri portal berkenaan, maklumat-maklumat yang saya kongsikan di dalam tu. Dan nanti insyaAllah selepas tamat taklimat, kita akan offer kepada mana-mana maktab yang berminat nak guna platform berkenaan, portal berkenaan untuk maktab masing-masing. Untuk SPN 2023 ni dah boleh guna dah. Maksudnya SPRSM nanti awal bulan 11 nanti, selepas SPRSM tu tuan-tuan dah boleh dapatlah data. Dapatkan maklumat mengenai prestasi SPRSM dah boleh buat. Jadi target kami adalah sebelum SPRSM kita nak latih dulu mana-mana maktab yang berminat datang untuk kursus 2 hari. Lepas pada kursus 2 hari tu dah ready dah. Dah ready untuk nak guna. Dah boleh gunalah untuk SPN 2023. Even untuk SPN 2024 pun nanti silap akhir bulan pun dah boleh buat juga portal untuk masukkan data 2024 untuk tempat yang sekarang ni lah. Jadi tuan-tuan saya akan share, saya akan tunjuk dekat tuan-tuan portal berkenaan. Hari tu saya dah buka dah untuk eksplorasi. Mungkin kebanyakan dari tuan-tuan dah tengok. Cuma mungkin explore saja kan. Yang ni saya akan terangkanlah beberapa fungsi yang ada dalam portal berkenaan. Boleh nampak ke? Sharing saya boleh nampak ke? Boleh Syam. Boleh Okey, baik. Okey, alhamdulillah. Okey, inilah portal yang tuan-tuan nampak, inilah portalnya. Yang saya kongsikan ni adalah headcount SPN tahun 2022. Yang ni saya kongsikan sebab maklumat dia dah lengkap. Daripada TOV sampailah kepada ETR iaitu SPN tahun 2022. Semua dah lengkap. Yang ni sesuai lah saya nak tunjuk contoh kepada tuan-tuan dan puan-puan lah untuk lihat portal untuk contoh portal yang dah lengkap. Mungkin puan-puan lebih faham lah. Kalau saya tunjuk 2023 masih lagi tak lengkap. Sebab masih lagi sidang tu masih berjalan. Jadi ada beberapa peperiksaan yang belum lengkap. So yang 2022 ni dah lengkap. Okey, kalau tuan-tuan tengok dekat bahagian atas ni, okey, kita ada capaian, kita ada home. Dekat home ni yang ni lah dia punya antara muka hadapan lah. Okey. Dan kita ada TOV, OTI, ETR dan AR. Capaian dekat sini. Lepas tu kita ada capaian analisis subjek. Kita boleh tengok analisis ikut subjek. Dan kita ada analisis kelas. Okay, ikut kelas pun kita boleh tengok. Kita boleh lihat perbandingan kelas. Okay, dan juga kita boleh tengok analisis individu. Analisis individu ni menarik. Saya selalu guna untuk guru-guru nak buat konsultasi akademik ataupun kalau dekat mata lain hari akademik. Jadi guru-guru akan ambil report headcount daripada sini. Dia print sahaja. Tak perlu susah-susah nak buat rekod pelajar kan. Dia print sahaja daripada sini. Dah boleh tunjuk dekat parent. Siap dengan graf lagi. Nanti saya tunjukkan. Dekat sini ada analisis homeroom. Mungkin penasihat homeroom nak bagi hadiah terbaik ke kepada pencapaian homeroom yang terbaik ke ikut headcount. Bolehlah tengok dekat sini. Okey, dah boleh tengoklah perbandingan homeroom dengan homeroom lain. Mana homeroom yang terbaik dan sebagainya. Okey, dekat sini kita boleh dekat capaian yang terakhir ni kita boleh tengok calon grade A. Selalunya lepas kita dah masukkan headcount, saya masukkan data ETR dan TOV, kita boleh dapatlah tahu berapa pelajar yang kita target straight A. Okey, dia boleh paparkan berapa pelajar yang kita target untuk straight A. Okey, so saya pergi satu persatu lah. Okey. Dan tuan-tuan kalau ada soalan boleh tanyalah semasa saya ni.
boleh tanya juga kalau saya takut saya cepat sangat, okey, boleh perlahankan saya ataupun boleh interrupt lah. Okey, kita pergi satu-satu lah dah, tapi saya tak akan ceritakan semualah fungsi yang ada di sini sebab ada yang saya ambil yang penting saja, yang selalu yang saya gunalah sebagai TPKA. Okey, untuk yang TOV, OTI, ETR dan AR. Okey, kalau klik kat sini dia akan keluar banyak maklumat yang kita boleh dapat dekat sinilah. Kita boleh tengok TOV, OTI, ETR dan AR semua ahli kelas ataupun kita tengok ahli kelas tertentu. Maksudnya di sini individu lah. Ataupun kita nak tengok dari segi homeroom, ahli homeroom tertentu. Okey, dan kita boleh tengok GPS dan GPM dan kita boleh tengok lah dan sebagainya lah, kita boleh klik. Okey, sebagai contoh saya tunjuk semua ahli kelas lah. Kalau kita klik semua ahli kelas, so dia akan keluar, tunggu sekejap. Dia akan keluar, dia akan paparkan TOV, OTI, ETR dan actual result untuk semua ahli kelas lah. Dekat sini katalah kita pilih subjek, katalah bahasa Inggeris, kita kliklah bahasa Inggeris. Okey, dia keluar bahasa Inggeris. Untuk peperiksaan, kalau kita nak tengok semua, kita nak tengok peperiksaan, kita kliklah peperiksaan mana yang kita nak. Contohlah saya nak tengok yang katalah sekarang ni Experience M, kita nak tengok. Kita kliklah Experience M, dia akan keluarlah maklumat tentang peperiksaan berkenaan untuk subjek bahasa Inggeris. Kelas kita boleh pilihlah kelas mana yang kita nak tengok. Kalau nak tengok semua kelas, kita select semua. Kalau nak tengok satu kelas saja, kita katalah Batani, kita klik only kat sini. So dia akan keluar detail untuk Batani sahaja. Kalau nak tengok dua kelas, kita kliklah dua kelas. Begitu. Okay, katalah saya nak tengok Arazi. So Arazi saya klik only kat sini. So dia akan keluarkanlah data semua ahli kelas Arazi untuk subjek bahasa Inggeris. Dia akan keluar. Jadi cikgu bahasa Inggeris boleh tengoklah. Untuk kelas Arazi, sasaran dia adalah 1.526 tapi dia dapat 2.211. So dia boleh tengoklah markah sasaran dan markah grade sebenar. Okey. Di sini dia boleh tengoklah. Katalah dia nak tengok secara individu. Contohlah dia nak tengok secara individu, dia boleh pergi ke ahli kelas. Okey, pergi ke ahli kelas. Okey, so dia boleh kliklah kelas mana, kelas katalah Arazi. Peperiksaan dia boleh pilihlah peperiksaan mana yang dia nak tengok. Okey, katalah Experience M. Selalunya maklumat ni cikgu boleh guna untuk dia nak tengok prestasi pelajar favourite dia lah, maksudnya prestasi pelajar lemah kan, nak tengok dia capai tak capai dia punya sasaran. Sekejap saya punya internet slow sikit. Okey. Lepas tu dia boleh pilih lah ikut nama mana siapa lah, contohlah nak tengok Abrisham. Tekan only, dia akan keluarlah data Abrisham saja. So dia boleh tengoklah yang Abrisham ni, untuk Abrisham dia boleh tengok semua subjek. Selalunya cikgu kelas kan dia mungkin dia mengajar bahasa Inggeris, tapi dia nak tengok juga Abrisham punya prestasi untuk subjek lain. So dia boleh tengoklah, oh Abrisham ni walaupun contohlah dia tak contoh kimia kan, cikgu kimia nak tengok Abrisham ni macam mana prestasi dengan subjek lain. Dia tak pandai kimia, dia dapat 48 tapi subjek lain dia boleh tengok, oh pendidikan Islam Abrisham, yang ni sasaran ni yang sebenar. Okey, Abrisham ni yang sebenar dia dapat 44 kimia. So tak capailah sasaran. Jadi dia boleh tengoklah prestasi subjek lain. So dia boleh tengoklah. Jadi senang untuk cikgu nak tengok prestasi pelajar yang dia ajar, untuk dia tengok subjek-subjek lain pun dia boleh buka tengoklah. Supaya dia tahu bahawa pelajar ni sebenarnya macam mana untuk subjek-subjek lain. Dia capai tak sasaran. Cikgu homeroom pun boleh gunalah maklumat dekat sinilah. Okey. Dekat sini selalunya saya sebagai TPKA saya tak guna. Yang ni kebanyakan cikgu yang akan guna untuk dia nak tengok detail pelajar tu. Sebab dia hanya tahu maklumat tentang subjek dia tak tahu maklumat pelajar tu dengan subjek-subjek yang lain. So dia boleh tengoklah. Dia boleh tengok supaya dia boleh faham.
bahawa pelajar ni ada kekuatan kat subjek mana, ada kelemahan dia boleh tengok lah, dia boleh monitor. Okey. Selalunya saya banyak guna dekat sini. Analisis subjek, analisis kelas, okey, dengan yang ni saja yang selalu TPKA lah. Kalau sebagai TPKA selalu tengok yang ni. Okey, kalau cikgu dia selalu tengok yang analisis individu. Okey, yang ni penyarahan home rule lah akan tengok. Selalunya saya akan tengok sini lah. Okay, sebagai contoh untuk analisis subjek saya tunjuk yang ni lah, yang ni yang banyak yang digunakan. Kita boleh tengok GPS dan grade. Okey, dia akan keluar macam ni. Sekejap. Okey, katalah saya nak ambil peperiksaan SPRSM. Tekan SPRSM only. Okey. Yang ni kita tak boleh pilih lebih pada dua peperiksaan. Kita ambil peperiksaan tertentu yang kita nak tengok. Dan kita boleh pilih subjek mana, contohlah saya nak tengok matematik. Okey, kita pilih matematik. Sekejap ya, internet slow sikit. So yang di sini nanti dia akan paparkan sasaran dekat sini, grade purata sasaran, dan dia akan keluarkan sebenar lah. So nanti dia akan keluarkan graf dekat sini nanti dan juga dekat sini. Okey, dan analisis grade akan keluar kat sebelah sini. Sorry. Okey, akan keluar kat sini. Selalunya saya sebagai TPKA bila habis satu peperiksaan, saya akan tengok sini, saya akan jadikan dia sebagai report lah. Dan saya akan share dengan cikgu lah, saya akan beritahu prestasi subjek berkenaan berdasarkan HECA. Contohlah, macam subjek matematik ni untuk peperiksaan SPRSM, kita tengok ini yang tahun lepas punya data, kita sasarkan 3.32 tapi kita dapat 6.05. Ini tahun lepas punya data tuan lah. Jadi kita boleh tengok taman ada benda yang tak kena kan, terlalu tinggi. So kita boleh tengok dekat bahagian mana yang kita rasa yang perlu kena tolak lagi. Macam sini A+ ada 4 orang, sini ada seorang. Okey, kita boleh tengok berdasarkan graf di sini dan juga kita boleh tengok berdasarkan analisis grade dekat sini. Jadi bila kita meeting postmortem dan sebagainya, kita boleh buka portal ni supaya kita boleh tengok. Kita boleh bincang dengan cikgu. Kenapa bahagian di sini tak tercapai dan sebagainya. Okey, ini secara umum. Kita boleh tengok analisis subjek. Okey, untuk GPS, grade purata subjek dan grade. Dan kita juga boleh tengok graf pencapaian subjek. Okey, kita klik graf pencapaian subjek, dia akan keluar macam ni. Yang ni dia akan keluar graf pencapaian subjek. Katalah saya ambil matematik. Matematik tadi. Okey, peperiksaan saya ambil semua peperiksaan lah. Saya tunjuk sini sebab dia akan keluar semua peperiksaan. Okey, yang warna biru ni adalah yang sebenar. Okey, yang warna merah ini adalah sasaran. Okey, so dari sini kita dah boleh monitor. Contohnya, katalah dekat sini kita kata, cikgu ni peperiksaan selaras pun kita tak capai sasaran, ni tak capai sasaran. Jadi kita minta dia buat sesuatu lah supaya kena pasti masalah dan sebagainya. Jadi cikgu sendiri pun dia akan tengok, dia pun risau juga sebab dia tak berada di apa yang kita sasarkan. Tapi untuk SPM tahun lepas ni macam ni lah grafnya, last kali sampai lah. Capai juga tapi sebenarnya tak capai, dia dapat sasaran dekat sini kalau saya tunjuk lah. Sasaran dia 0.82 tapi kita dapat 0.96. Okey, akhirnya capai, hampir capai lah. Alhamdulillah lah dia tak berhenti kat sini kan. Akhirnya capai juga. Sebab apa? Sebab kita monitor. Kalau kita tak monitor, kita mungkin tak capai sini. Sebab setiap kali postmortem kita monitor, kita akan tanyalah kenapa apa yang cikgu buat dan sebagainya. Sebab cikgu-cikgu pun dia boleh lihat semua ni. Bila data dah masuk dia nampak. So bila dia nampak graf biru ni di atas merah, dia pun dah risau. Sebab dia tahu dia nak kena bagi alasan dan sebagainya, dia kena carilah apa isu-isu dan sebagainya. Tapi untuk tahun lepas alhamdulillah capai. Ni saya nak tunjuk satu lagi, fizik tahun lepas. Okey.
Tahun lepas fizik, ni yang fizik. Okey, fizik. Yang merah ni yang sebenar, yang sasaran, yang biru ni yang sebenar. So kalau tengok prestasi fizik, dia jadi turun. Baguslah bila dia berada di bawah. Tapi lepas tu dia naik. Tapi dia naik pun dia jarak dia dengan sasaran tak jauh. Cuma dekat sini kami pun risau jugalah. Takut dia tak bercantum ataupun ke bawah kan. Tapi apa yang jadi tahun lepas, satu yang kami terkejut jugalah, kita sasarkan 3.21, kita dapat 3.19. Ini yang agak mengejutkan lah apabila kita guna headcount. Sebenarnya semua orang tahu kalau kita guna headcount, kita monitor betul-betul. Okay, kita tak biarkan macam Dr. Wan Suhaila pernah sebut, bila kita ada headcount ni kita jadikan dia sebagai simpanan je. Okay, kita tak tengok dia pun, tak godek-godek. Jadi kalau portal ni kita dah boleh tengok, kita dah boleh pantau dan sebagainya. Cikgu pun akan nampak. Macam cikgu fizik saya pun tahun lepas pun dia kata dia selalu tengok, dia pun risau bila berada di line bawah atas merah ni dia lagi risau. Sebab dia punya target nak duduk di bawah line merah. Sebab dia punya target kita masa tu kita letak 3.21 dan alhamdulillah dia dapat 3.19. Jadi tuan-tuan dan puan, portal headcount ni sebenarnya kalau tuan-tuan tak guna dia pun takkan bantu sebenarnya. Kalau tuan-tuan ada portal, kalau tak guna pun dia takkan bantu. So portal ni kita kena gunakan dia lah untuk dia bantu kita dalam membuat keputusan, membuat perancangan dan sebagainya. Okey. Bukan kata bila ada portal headcount ni result akan naik. Tak. Kalau ada portal headcount, kita ada je portal headcount tapi tak tengok, cikgu pun tak tengok, dan tak buat apa yang sepatutnya dia buat, dia pun tak akan bantu apa-apa. Dia hanya sebagai platform yang untuk nak tunjukkan data saja. Okay, untuk bantu kita buat keputusan. Itu saja. Sebab kalau kita kalau gunalah template Excel, susah sikit kita nak dapatkan maklumat-maklumat macam ni. Kita nak kena faham dia punya, kalau Excel lah nak faham dia punya formula dan sebagainya kan, nak insert graph dan sebagainya lambat. Jadi bila kita ada portal ni dia dah keluar dah data tu. Cuma kita lah, apa kita nak buat langkah seterusnya tu atas kita lah, atas gemilang dan sebagainya. Cuma portal ni saya nak beritahu dia hanya bantu untuk kita dapatkan gambaran. Okay, ada subjek-subjek lain kita boleh tengok. Contohnya aktiviti tambahan lah, ni saya tunjuk lah, ni tahun lepas punya. Okay, tahun lepas dia jadi macam ni dan akhirnya dia turun juga tapi tak sampai lah target. Okay, pendidikan Islam pun ada. Okay, beginilah graf dia. Okay, akhirnya dia turun juga tapi dia tak sentuh juga 0.44 ni. Okay, yang ni kita boleh tengok lah, kita boleh monitor. Sebagai pengurusan, bagi saya bila ada maklumat yang bergraf ni, kita senang nak pantau lah, senang. Jadi dalam mesyuarat ni kita boleh tanya dan sebagainya. Okay, ini analisis subjek. Okay, selalunya saya suka tengok saya suka dapatkan maklumat daripada sini. Sini dah jelas. Okay, kita ambil peperiksaan, kita ambil semualah sebab kita nak buat perbandingan kan. Okay, dekat yang ni, yang lain ni saya tak ceritalah sebab saya cerita yang banyak saya guna, yang banyak memberi kesan lah. Yang ni boleh lah tuan-tuan buka, dia ada peratus klik sasaran kan, dia bagi maklumat macam tu saja. Tapi yang saya rasa dalam banyak-banyak saya lebih suka yang ni. Yang ni. Sebab kita boleh nampak. Okay, kita boleh nampak macam contohlah macam pendidikan Islam kan. Oh, nampak mula macam ni kan, duduk kat bawah je. Tapi bila main pro experience dia duduk kat atas. Dah risau lah dekat tu. Okay. Kita pun buat postmortem, tanya pasal apa dan minta guru-guru pendidikan Islam buat sesuatu dan dia orang pun bila experience berada di atas pula, lagi kita risau. Okay, so akhirnya dia turun juga ke bawah tapi dia tak menyentuh lah kita punya sasaran. Okay. Okay, ini yang bahagian analisis subjek lah. Okay. Baik. Seterusnya kita tengok analisis kelas. Analisis kelas, kita boleh tengok graf pencapaian kelas. Okay. Tuan-tuan boleh tengok lah. Selalunya KJ, TPKA pun boleh tengok. Contohnya, tengok subjek bahasa Inggeris. Okay, kita klik bahasa Inggeris. Kita nak tengok kelas apa? Kelas Al-Razi. Boleh tekan lah Al-Razi punya pencapaian. So kita tengok Al-Razi. Ramai yang last kali dia dia duduk di atas.
Kita boleh tengok Ar-Razi Batani ni, kita boleh tengok lagi detail lah. So Batani, nampak? Okay, masa SPM dia dah menghampiri target dia. Okay, Dalami. Okay, kita boleh tengok lah. Jadi kita boleh nampak dalam banyak-banyak kelas ni kita perasan lah kelas Ar-Razi lah. Yang dia tak boleh nak menghampiri. Kelas lain nampaknya macam menghampiri target. Okay. Jadi masa postmortem kita boleh tanyalah Cikgu Ar-Razi apa masalah, apa isu dia kan. Yang ni pun kita boleh tanya. Kenapa tiba-tiba dia naik atas, sepatutnya dia turun ke bawah, orang lain boleh turun bawah, tiba-tiba dia atas. Jadi kita boleh tahu sebagai pengusaha kita boleh tanyalah cikgu-cikgu. Kita boleh nampak secara detail. Okey, kenapa tiba-tiba dia macam ni. Kita boleh tanya. Sebab tu pentingnya data ni. Okey. Ini analisis kelas. Okey. Dan kita juga boleh buat boleh lihat dalam bentuk perbandingan kelas. Okey. Kita ambil peperiksaan contohlah SPM. Okey, SPM. So kita ambil subjek, saya ambil fizik lah. So daripada sini kita boleh lihatlah prestasi setiap kelas. Kalau kita tengok yang merah ni sasaran, yang biru ni sebenar. Okay, so dalam banyak-banyak ni kita dapat lihat ada 3 kelas je yang menyumbang kepada menghampiri sasaran. Okay, kelas Dailami kat sini, Farabi dengan Zakali. Cuma dekat sini kita tengok ada masalah dekat kelas Ar-Razi dengan Batani. Dekat situlah nanti baru kita tanya apa strategi cikgu buat kan. Sepatutnya kelas ni patutnya boleh lagi ke bawah ni. Sebab yang lain boleh ke bawah. Jadi kita bolehlah tanya apa strategi ke dan sebagainya ke. Dia buat, mungkin dia kata dia buat set ataupun mungkin dia ajar kelas masing-masing, semua kita boleh tanya. Dan ianya juga boleh digunakan oleh cikgu lah untuk dia revise balik lah strategi-strategi untuk dia ubah untuk tahun depan. Sepatutnya kalau kan tadi saya tunjuk fizik dia dah menyentuh sasaran, cuma masalah dia dekat 2 kelas ni je. So kalau 2 kelas ni boleh kurangkan lagi, maksudnya dia mungkin boleh capai lagi bawah lah GP dia. So kita boleh tengok semua tu lah. Contohnya kita boleh tengok, saya tunjuk tambahan lah tambahan. Semuanya kita boleh tengok kat sini lah, dia boleh buat perbandingan. Even kalau kita nak bagi anugerah apa-apa pencapaian ke cikgu pun kita boleh bagi anugerah pencapaian. Okey, yang mana yang melepasi sasaran kita boleh buat anugerah khas dan sebagainya. Itu data-data ni kita boleh kita boleh gunakanlah untuk buat sebarang keputusan lah. Ni contohnya metik tambahan. Kalau kita tengok semuanya tak capai lah. Okey, cuma kelas dalam ni je yang capai. So kita boleh tanyalah apa strategi dan sebagainya yang boleh menyebabkan keputusan macam ni kan. Patutnya dia yang ni lebih turun bawah lagi. Sebab apa tuan-tuan? Kita boleh tahu kalau sasaran ni lebih rendah daripada sasaran ni, kita dah tahu lah TOV kelas Ar-Razi ni lebih baik sebenarnya daripada Dalami. Betul. Tapi kenapa? Pada SPM yang ni kelas Ar-Razi ni dia dapat 5.37, kelas Dalami ni dapat 4.76. Ada tak kena? Sebab tu kita minta cikgu tengok balik strategi dia, so dia kena bentang lah dan dia kena pasti apa masalah. Selalunya kalau kita tengok yang sebenar, yang sasaran ni di bawah, TOV dia lebih baik sebenarnya daripada kelas-kelas yang lain. Jadi di sini kita boleh tahu lah apa yang tak kena secara detail lah. So kita boleh tengok secara detail maklumat-maklumat ni sebab portal ni dia dah present data-data macam ni. Kalau tak, memang susah lah tuan-tuan nak dapat data ikut by kelas ni, memang susah. Kalau kita pakai template Excel, boleh buat tapi yalah kena insert draft. Jadi bila kita buat kerja tu tiap-tiap tahun, lama-lama bosan lah. Tapi bila kita ada portal yang memang dia boleh generate data tu, lagi bagus. Cuma guna tak guna je lah. Okay, so di sini analisis kelas. Okay, yang ni ada jawab perbandingan kelas tapi dia ikut grade boleh tengok jugalah. Okay. So dan kita ada analisis individu. Ini kalau kita nak tengoklah, contohlah kita nak bagi anugerah kepada pelajar yang capai sasaran yang melebihi daripada 10. So kita boleh klik lah kat sini. Okey. So, contohnya kat sini saya nak tengok subjek fizik untuk peperiksaan SPM. SPM tak boleh lah sebab tak ada markah. SPM disebab ada grade kan.
SPMSM. Contohlah saya nak bagi untuk hadiah. Okey, so dia akan keluarkanlah nama-nama pelajar yang mencapai sasaran lebih pada 10. Contohnya Muhammad Akil Razik. Dia sasarkan dapat 43 tapi dia dapat 53, lebih pada 10. Itu kita bolehlah bagi hadiah dekat dia. Bawa pergi makan ke kan. Tu pulanglah. Jadi kita boleh dapat data tu dengan cepat. Okey. Ataupun kita nak tengok berapa orang pelajar yang capai sasaran. So kita boleh tekan yang ni saja, senarai cara capai sasaran. Okey, kita ambil yang fizik ya. Ambil fizik tadi. Kita ambil peperiksaan SPMSM. Okey, kelas ni tak payah pilih lah, kita nak tengok semua kelas kan. Kita boleh tengok. So dekat sini ada 29 orang yang capai sasaran lah. Okey, ada 29 orang yang capai sasaran. Okey. Dia akan keluarkanlah senior nama tu. Jadi data ni kita dapat cepat. Jadi kita bolehlah buat sesuatu kan. Nak bagi makan ke, nak bagi hadiah ke, nak bagi sijil ke kan. Cuma pelajar yang mungkin kita decide yang 10 ke atas mungkin dapat hadiah special. Yang capai tapi bawah 10 mungkin dapat sijil ke kan. At least kurang-kurangnya dia dapatlah sijil headcount. Jadi bila dia minta kerja ke apa kan, so majikan tengok, dia pencapaian headcount lah, bagus lah. Jadi majikan pun tahu dia ni memang seorang yang bekerja untuk bekerja tu mesti nak capai sasaran. Jadi adalah nilai, adalah orang kata apa, kredit sikit kalau ada sijil-sijil yang kita boleh berikan. Macam sini Muhammad Alif kita sasarkan 54, dia dapat 54. Okey. So kita boleh tengoklah data-data tu dia boleh berikan kepada kita. So sebenarnya data-data ni kita boleh download lah. Kita tekan butang share dekat sini. Kita boleh download report. Kita boleh download. Jangan risau, tak perlu susah-susah, kita boleh download report ni, kita boleh dapatkan report ni terus. Okey. Yang tadi saya tunjuk saya yang pelajar tepat sasaran lah. Tidak capai sasaran pun kita boleh tengok. Kita boleh tengok untuk mungkin untuk intervensi. Okey, contohlah saya ambil fizik juga. Okey. So peperiksaan saya ambil SPMSM. So dekat sini kita boleh dapatlah senarai pelajar yang tak lepas. Di sini mungkin cikgu boleh guna untuk buat intervensi. Contohlah macam ni. Sampai negatif 28. Kita sasar dia dapat 44 tapi dia dapat fail. 16 dia markah dia. Jadi cikgu boleh kena pastilah untuk buat intervensi untuk pastikan dia berada di laluan yang betul lah untuk capai sasaran. So maklumat-maklumat ni portal ni boleh berikanlah maklumat-maklumat demikian supaya kita dapat cepat. Tak perlu nak apa? Yalah, kalau template Excel tu memang susah lah kan, nak kena sort lah apa kan. Ni tak payah, just klik saja. Kita klik saja, kita dapat tahu juga maklumat-maklumat yang mana yang kita nak. Jadi memang portal HackCall ni kita bina untuk berikan maklumat lah supaya kita dapat cepat maklumat dan kita dapat bertindak dengan cepat lah. Dia selalunya kalau lambat, itulah dia akan membantutkan pelbagai usaha yang lain. Jadi bila kita ada satu portal yang memang boleh bantu kita buat keputusan, lagi bagus. Okay, so dekat sini ada homeroom. Yang ni saya tak pernah guna lah. Yang ni penyalaran homeroom selalu guna lah untuk nak bagi hadiah dan sebagainya. Saya tunjukkan jugalah. So kita boleh buka untuk analisis homeroom. Okay, ada graf juga, kita boleh tengok lah graf homeroom mana-mana kan. Katalah Cikgu Hasnina, kita boleh tengok lah untuk subjek apa kan. Kita boleh tengok. Cikgu homeroom pun boleh tengok. Dia pun boleh tengok lah. Oh, homeroom aku ni bahasa Inggeris. Oh, cantik kan, on track kan. Tapi bila SPM ke laut kan. Mungkin ada yang tak kena. Mungkin Cikgu Hasnina ni dia boleh dapat lihat, mungkin dia boleh bincang dengan Cikgu bahasa Inggeris lah untuk strategi yang ke depan dan sebagainya kan. So dia boleh ambil tahu lah prestasi homeroom dia. Kalau penyerahan homeroom nak bagi hadiah pun boleh lihat dekat sini. Selalunya boleh lihat dekat perbandingan homeroom. Okey, kat perbandingan homeroom boleh tengok. Contohnya kita nak ambil, katalah saya nak ambil matematik lah. Okey, untuk pemeriksaan SPMSM. Okey. Jadi dia akan tengoklah semua homeroom capai, ataupun dia nak yang
untuk keseluruhan. Kalau keseluruhan kita pilih semua subjek. Untuk keseluruhan subjek kita pilih keseluruhan. So dia akan tengoklah homeroom mana yang terbaik. Kalau tengok ni semua dapat terbaik. Mungkin boleh bagi hadiah lah ataupun nak bagi merit. So tu pulanglah kepada penerah homeroom. Nak bagi merit ke, nak bagi hadiah ke kan. So tu pulang. Kalau macam tengok kat sini rekod semua homeroom capai lah untuk semua subjek. Okey, itu terpulang pada homeroom di tempat Batak tuan-tuan lah. So tapi data ni boleh dapat lah, kita boleh dapat secara bergerak ataupun melalui homeroom. Okey, dekat sini yang last sekali ni calon grade A. Calon grade A ni ialah macam saya sebut tadi lah, bila kita dah siap kita punya head count, kita nak tahu berapa orang A. So, tak perlulah kita nak, kalau guna template essay tu kita nak kena apa? Nak kena sort dan sebagainya. Yang ni kita klik je dekat sini. Okey. Sini kita boleh tengok juga sasaran setiap individu. Kalau ni kita boleh tengoklah calon all A's. Kita kliklah calon all A's. Okey, so kita boleh tengoklah untuk SPM tahun lepas bila kami klik kita lihat ada 29 ada 23 nama untuk calon all A's. So apa nak buat dengan calon all A's ni? So data-data ni kita print lah, kita bagi dekat semua cikgu supaya cikgu boleh pantau calon all A maktab ni. Jadi guru-guru tu dia adalah senarai nama budak tu, dia tahu oh budak ni memang maktab ETR dia memang untuk all A's. Jadi dia boleh pantau lah. Kita boleh keluarkan senarai nama tu. Jadi dengan mudah kita boleh dapat lah. Okey. Dan kita pun boleh tahu calon untuk all A's untuk experience SEM. Kan? Dekat sini ada 2 orang je. Okey. Ini semuanya berdasarkan kepada OTI. Okey, OTI kita. Kalau SPM ETR lah, kalau experience SEM dia OTI. So kita boleh tahu oh masa experience SEM ni baru ada 2 orang dapat straight A. Okey, baru ada 2 orang dapat straight A. Tapi bila SPM baru ada 23. Itu calon-calon dia. Dan kita juga boleh tengoklah prestasi dia. Contohlah untuk experience SEM ada 2 orang disasarkan untuk dapat straight A. Jadi kita boleh pergi kat sini, kita boleh tengoklah prestasi calon all A's. Kita klik kat sini. Dan kita klik kat okey, peperiksaan kita ambil experience SEM. Dekat sini akan keluarlah nama budak 2 orang tadi tu. So kita tengoklah Nur Alia Natasha ni macam mana dia punya prestasi dia. So kita dapat lihatlah okey semua A kecuali map tambahan C+. Selalunya TPKA bolehlah panggil pelajar ni ke pelajar gemilang ke kan. Boleh panggil pelajar ni kata kamu ni kalau ikutkan experience SEM dah kami target straight A tapi cuma satu je matematik kamu dapat C+. Kamu dapat 54, patutnya kamu dapat 89. So mungkin kita boleh tanya apa masalah dan sebagainya kan. Jadi kita boleh assist dekat sini. Jadi tuan-tuan daripada sinilah, daripada maklumat-maklumat ni kita boleh tahu. Tak perlu kita nak cari-cari kan. Kalau dia lagi jimatkan masa lah. Jimatkan masa untuk kita dapatkan maklumat yang kita kehendaki lah. So setakat ni saya buka soalan kalau ada nak tanya. Ada ke tuan-tuan nak tanya soalan? Sebab saya pun dah di hujung lah tu. Tak ada, rasa semua jelas kot lah. Boleh tulis dekat ruang chat lah kalau nak tanya. Okey. Nur Fahana Abdul Halim, ya. Assalamualaikum. Salamnya. Saya Cikgu Fahana dari MRSM Selting. Saya nak tanya cikgu, yang ini saya memang berminat lah dengan local studio ni, memang menarik lah. Jadi sekarang pun saya buat yang berkaitan headcount dari form 1 sampai form 5. Jadi saya nak tanya, adakah template ni akan di-share atau cadangan cikgu untuk kita buat sendiri ke macam mana? Template ni kita share. Template ni kita akan share daripada kita bulan 10 ni kita akan buat bengkel. Okey, kita akan minta maktab hantar PIC yang berminat. Maksudnya maktab yang berminat nak gunakan portal ni.
hantar kepada kami PIC dia, kita akan buat kursus 2 hari, kita akan ajar macam mana nak guna template ni dan masukkan data. Dan maktab hanya perlu bawakan data daripada maktab untuk kita masukkan dan boleh balik boleh guna dah. Kita akan share terus. Tak perlu nak bina baru. Kita bagi terus. Okey, faham. Kiranya data tu nanti cikgu akan bagi tahu siap-siap ke apa benda yang kita perlu sediakan? Atau Ya, kita buat yang theory? Untuk maklumat saya terlupa nak bagi tahu. Untuk nak guna Looker Studio ni, maktab kena wujudkan akaun Google untuk semua guru dan juga semua pelajar. Sebab apa? Untuk semua guru sebab cikgu nak guna kan. Yang pelajar pula sebab dia nak tengok melalui handset, melalui handphone. Dia hanya boleh tengok data dia lah, dia tak boleh tengok data kawan-kawan. Tapi kalau untuk untuk cikgu dia boleh tengok yang saya tunjuk tadi tu. Dia boleh tengok semua. Tapi pelajar tak boleh tengok yang tu, dia boleh tengok yang data dia. Jadi apa perlu maktab buat ialah wujudkan dulu Google account. Kalau di MRSM PDRM, kami punya Google account yang alias mrsmkm.edu.my. Yang ada .edu.my tu. Yang tu boleh rujuk pada cikgu sains komputer. Memang setiap maktab boleh wujudkan akaun berkenaan. Sebab ada maktab yang ada yang maktab yang tak ada. Yang tak ada tu bukan dia memang tak ada, memang dia tak wujudkan. So wujudkan dulu akaun Google tu dulu. Lepas tu nanti bawalah data headcount Excel tu. Bawa je sekali masa bengkel tu, kita akan ajar macam mana nak guna platform berkenaan dan macam mana nak masuk data. Boleh jelas? Kiranya cikgu, kiranya kena sediakanlah sasaran GPI apa semua tu Kita perlukan, yang macam form 5 sekarang semua dah ada lah kan? Cikgu Nova. Kita dah ada yang daripada BPM tu. Bawa yang tu saja. Okey. Sebab kita nak manipulate data tu. Okey, faham. Terima kasih cikgu. Sebab yang BPM bagi tu dia bagi template Excel kan. Jadi bila kita nak manipulate data tu susah sikit. Betul? Betul. Okey, faham. Terima kasih cikgu. Jadi kita masukkan terus dalam portal tu dia akan manipulate terus. Dia akan keluarlah laporan yang seperti yang saya tunjuk tu. Terus dia keluarkan. Cuma kita nak ajar macam mana nak masukkan, itu saja. Dan macam mana nak maintain portal berkenaan, itu je. Baik, ada soalan lagi nak tanya? Boleh angkat tangan ataupun tanya dekat ruangan chat. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Cuma saya nak maklumkan, maktab kena wujudkan akaun Google dulu. Akaun Google yang tadilah yang saya sebut ada edu.my tu. Okey. Dan ni view pelajar adakah boleh di-view oleh ibu bapa juga? Boleh. Ibu bapa boleh buka juga. Tapi melalui handset anak dia lah. Ataupun kalau dia macam ni, untuk pelajar dia akan login guna akaun Google yang kita wujudkan tu. Yang edu.my. Jadi kalau ibu bapa nak buka, ibu bapa kena tahulah password akaun anak dia. Dia kena tahu, dia boleh buka. Kalau anak dia tak bagi, yang tu masalah sikit lah. Kalau anak dia bagi, dia boleh buka lah. Dia boleh buka dan dia boleh tengok. Pelajar dia ada bersih handset. Bersih handset, dia hanya boleh tengok graf, dia boleh tengok maklumat dia saja. Macam sebelum-sebelum ni yang kami buat, kami paparkan memang bila keluar je result, memang pelajar memang masuk dalam portal headcount tu. Tapi kalau maktab nak buat yang hard copy kan, untuk simpanan supaya sentiasa nampak pun tak ada masalah. Yang telefon pun boleh buat juga. Tapi pengalaman kami bila habis exam je, bila keluar result memang admin dia tengok dekat dashboard memang nampak pelajar ramai pelajar buka. Dia orang nak tengok dia orang capai tak sasaran. So dia jadi nak tahu capai ke tak capai, begitu. Daripada Muhammad Asfar, bukan kot yang edu.my ni bukan rasanya. Yang ni kena rujuk dengan cikgu sains komputer dekat maktab tuan-tuan. Saya rasa bukan yang ni. Macam saya di MRSM Sandakan, dekat MRSM Sandakan pun ada yang Google punya.
Dia punya MRSM SDK kot tak salah saya .edu.my. Okey, macam saya punya ni, okey saya tunjuklah tuan-tuan. Saya share lagi sekali. Kalau tuan-tuan tak buat akaun tu, data bengkel nanti dia jadi sia-sia, tak boleh nak buat. Dia jadi tak boleh nak buat. Macam saya punya ni kan, boleh nampak saya punya akaun. Saya pakai tpka@amrsmkm.edu.my ni. Boleh rujuk dengan cikgu sains komputer. Kalau cikgu sains komputer tak berapa nak faham, minta dia rujuk dengan saya punya cikgu sains komputer, cikgu Ida Syarini. Nanti cikgu Ida Syarini akan bantu. Macam saya buatlah satu akaun TPKA. Maksudnya mana-mana kalau lah sekiranya berlaku perubahan pertukaran jawatan, TPKA mana-mana datang ambil tempat di sini, dia boleh buka terus portal ni. Sebab saya tak buat individu punya nama. Saya buat atas nama tpka@amrsm.kulim.edu.my. So dia boleh buka. Kalau pelajar, akaun dia kat depan ni nombor maktab. Nombor maktab @amrsmkm.edu.my. Kalau cikgu, nama cikgu lah. Nama cikgu macam saya lah, contoh norsyam.abidin@amrsmkm.edu.my macam ni. Tapi saya sebab saya ada jawab, saya merupakan pengurusan, saya tak nak lah yang Luka Studio ni bawah TPK ni atas nama personal, saya minta diletakkan atas nama jawatan. Supaya senang orang datang yang mana menggantikan tempat saya, dia boleh guna. Okey, tak perlu nak buat akaun baru. Okey, ada lagi soalan nak tanya? Kalau guna akaun email Mara sedia ada boleh ya? Yang semua guru. Okey, akaun Mara tak boleh sebab akaun Mara bawah Microsoft. Dia kena akaun Google sebab kita guna Luka Studio. Dulu nama dia Google Data Studio dulu, nama platform yang kita guna ni nama dia dulu Google Data Studio. Tapi dia dah tukar nama kepada Luka. L-O-O-K-E-R Luka Studio. Okey. So kalau email Mara tak boleh. Email Mara sebab dia pakai Microsoft. Dia kena pakai yang Google. Tak ada masalah tuan-tuan. Tuan-tuan rujuk dekat cikgu sains komputer memang boleh buat. Saya rasa ada yang maktab yang dah buat. Okey, dia kata kalau guna akaun baru untuk account saja maybe tak fully utilize. Jika akaun Google sedia ada boleh tak? Dia macam ni. Kalau akaun Google sedia ada, dia personal, dia nanti susah nanti admin dia nak set untuk nak kongsi portal berkenaan. Dia akan susah nanti. Yang lebih senang dia kena wujudkan yang maktab punya. Dia kena wujudkan yang maktab punya dan pelajar pun dia kena wujudkan. Tapi untuk permulaan ni jangan buat untuk semua pelajar lah. Buatlah untuk pelajar tingkatan 5 dulu. Sebab tingkatan 5 nak tengok kan. Nanti esok ke depan nanti buat untuk tingkatan 5 baharu pula. Buat sikit-sikit boleh. Okay, kalau nak buat semua pelajar, beratlah. Okay, nak kena buat seorang-seorang. Nanti tak guna pula. Jadi buka dulu untuk yang kita nak guna. Macam form 4 dengan form 5 kena buka lah sebab dia nak tengok akaun. Dia akan guna juga tuan-tuan yang akaun Google. Dia akan buka juga untuk tengok account tu. Dan cikgu pun boleh gunalah untuk Jamboard lah kan. Apa-apa lagi lah aplikasi dalam Google pun boleh guna dalam pengajaran lah. Tapi untuk Luka Studio ni memang buka Google tuan-tuan. Microsoft tak boleh. Okay, ada soalan lagi ke nak tanya? Kalau ada boleh tanya dekat chat ataupun boleh angkat tangan. So insyaAllah dalam bulan 10 saya akan nanti saya akan berikan tarikh bila kita nak buat. Mungkin saya tak boleh nak buka untuk 55 maktab sebab kita nak buat di makmal komputer. Makmal komputer kita hanya ada 25 komputer saja. Jadi mungkin kita akan buat 2 kali lah kursus. Kursus kali pertama dan kursus kali kedua. Kali pertama tu untuk 25 orang yang pertama dan kursus kali kedua 25 orang yang kedua lah. Okey, 25 orang masuknya maktab yang seterusnya lah. Kita tak boleh nak handle satu kursus tu 55 maktab. Kalau semua maktab nak guna lah. Kita tak nak handle. Kita mungkin buka 25 dulu. Dan kursus tu kita akan buat 2 hari lah.
akan disampaikan oleh Cikgu Ida Syahrini. Dia yang bangunkan sistem tu. Dia akan ajar dulu macam mana nak maintain sistem berkenaan, dan dia akan ajar masukkan data sampai data tu boleh keluar. Tuan-tuan dah siap tu balik maktab, persembahkanlah dekat pengurusan. So ajar macam mana nak buka je, macam nak guna dan sebagainya. Nak gunakan macam tadi saya tunjuk nak tengok report dan sebagainya, itu saja boleh guna. Dan bila SPMSM dah keluar result, masukkan data, tuan-tuan bolehlah dapatlah maklumat-maklumat yang diperlukan. Begitu. Ada lagi soalan? Kalau saya buka lagi satu soalan sebelum kita tutup. Dah 3.50, saya ingat sejam je lah. Taklimat ni tak lama. Dan untuk maklumat tuan-tuan puan, sekiranya MRCP-DRM portal ni kita selalu tambah baik. Okey, untuk tahun depan kita akan bagi portal yang terkini dekat tuan-tuan dan puan. Jangan risau. Okey. Ini sebagai perkongsian kita, sebab tuan-tuan dan puan dah guna, kita hanya akan bagi yang terbaru, yang detail lah. Kita akan bagi yang terkini. Selalunya memang Cikgu Ida Syahrini dia suka update. Dia suka update laporan-laporan yang baru. Sebab tu tuan-tuan tengok ada banyak laporan kan. Saya pula sebagai TPK, saya hanya tengok beberapa laporan tertentu lah yang saya rasa penting untuk saya. Mungkin yang lain tu mungkin cikgu akan tengok, cikgu homebrew dan sebagainya. Dia akan buat. So insyaAllah kalau tahun depan kita upgrade portal, kita akan bagi juga. Kita akan bagi. Cuma yang ni yang terkini lah setakat ni. Kita akan share insyaAllah bulan 10. Share video ni nanti. Ya, insyaAllah saya akan share video ni nanti. Untuk tuan-tuan dan puan. Okey, baik. Kalau tak ada soalan, insyaAllah esok atau lusa saya akan keluarkan borang pendaftaran untuk kursus lah. Untuk kursus. So, siapa yang daftar dulu kita akan jemput lah. Maksudnya saya akan ambil 25 yang terawal. Okey. Untuk kita buat kursus yang pertama. Itu lagi 25 yang terakhir tu nanti kita akan buat kursus yang pada waktu lain. Tapi kita cubalah buat sebelum keluar keputusan SPMSM supaya tuan-tuan dan puan boleh gunalah portal berkenaan. Okey. Kami tak ada tempat nak buat kapasiti yang ramai. Okey, kalau nak buat di Dewan dah kena ada plug yang terlalu banyak jadi kami tak mampu dekat situ. Jadi kita guna bilik komputer lah. So kita terpaksa buka dalam 25 tempat dulu. Lepas tu nanti kita buka 25 tempat lagi. Jadi kepada TPKA yang berminat boleh bincang dengan pengetua dan sebagainya, dengan inilah guru-guru di sana. Boleh cadangkan nama. Esok atau lusa nanti saya akan keluarkan borang secara form, guna Microsoft Form. Tulis daftarlah nama guru-guru yang nak datang ke sini. Cuma nanti kursus tu kita kenakan bayaran sikit lah. Bukan apa, bayaran untuk makan minum, bahan, okay, dan juga bayaran untuk penceramah kita jugalah. Kita akan kenakan sedikit bayaran lah. Nanti kita akan nyatakan dalam surat lah. Yang tu tak apa, tuan-tuan dan puan boleh gunalah duit caruman untuk bahagian profesionalisme. So kita akan keluarkan surat nantilah. Tapi saya akan tengok dulu bilangan yang nak hadir. Nanti kita akan keluarkan surat insyaAllah. Baik, so setakat ni rasanya tak ada apa dah. Rasa tak ada soalan. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi hadir untuk taklimat saya. Saya minta maaf lah sekiranya ada salah silap daripada taklimat yang saya berikan. InsyaAllah perkongsian ni kita nak kongsikan kepada semua orang supaya tuan-tuan boleh dapat guna pakai juga portal ni. Boleh sama-samalah kita mencapai KPI ETI yang telah ditetapkan oleh Ibu Pejabat kan. Jadi bila ada portal ni senang kita nak monitor dan sebagainya. Tapi cuma tadi saya lupa nak beritahu, kalau yang MRCP-DRM untuk OTI kita ambil juga ujian selaras sebagai OTI kita. Kita ambil jugalah sebab saya nak tengok setiap progres tu. Tapi kalau macam tuan-tuan nak guna untuk peperiksaan semester saja pun tak apa, tak ada masalah. Kita akan adjustkan benda tu, tak ada masalah. Sebab tu tuan-tuan tengok tadi saya punya graf tu dia ada banyak OTI. Kan nak sampai ke SPM tu graf tu banyak OTI-nya. Sebab saya ambil kira untuk ujian selaras. Sebab kalau saya lah, kalau saya ambil ujian semester, lambatlah sikit saya nak tengok portal tu.
Tapi kalau saya ambil kira ujian selaras, dalam semester tu 2-3 kali lah saya boleh tengok. Jadi portal tu nampaklah hidup. Okey, kalau macam ambil ujian semester pun boleh juga, tak salah, terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak menidakkan headcount BPM. Kita ikut juga headcount BPM, cuma saya masukkan juga untuk ujian selaras. Jadi terpulanglah kepada tuan-tuan nanti bincang lantik PIC. PIC ni biarlah orang yang admin lah yang akan handle portal berkenaan. Okey, sebab kita nak bagi ilmu kat dia. So bincang betul-betul lah, hantar yang betul-betul berminat. Kalau bukan cikgu saya komputer pun tak apa, kalau dia memang minat dengan IT, dia boleh manage data. Okey, hantar orang yang sedemikian rupa. Okey, kalau hantar yang tak minat dia nanti takut tak jadi tak jalan. Okey, so hantarlah orang yang betul-betul minat, bagi nama, sebab tu nanti saya akan keluarkan borang. Kalau hari ni saya tak keluarkan lah sebab mungkin tuan-tuan nak bincang. So akan keluarkan borang esok atau lusa lah, kita tengok. Tuan-tuan berikan nama, nanti kita akan keluarkan surat tawaran. So kita nak yang betul-betul minat lah untuk nak manage portal berkenaan. Sebab tugas dia je nanti, portal ni dia tak perlu key in. Saya nak beritahu awal lah, tak perlu key in markah semua. Apa yang perlu kita buat ialah dia hanya ambil data pada UPPM. UPPM akan bagi raw data tu. Okey, keputusan peperiksaan semua tu, dan dia akan masuk dalam sheet. Okey, dan dia akan masuk terus ke dalam Lookus Studio. Tak perlu key in. Kita tak perlukan untuk cikgu key in. Dia hanya masukkan saja. Ada caralah, nanti cikgu Ida Syahrini akan ajar. Dia akan masuk saja dan dia akan terus keluar maklumat-maklumat dan data-data yang saya tunjukkan tadi. Jadi Lookus Studio ni dia bukan tambah beban lah, dia tak tambah beban. Cuma dia memudahkan sahaja untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat data. So pengisi data tu tak perlu untuk 2-3 kali key in. Key in dekat ESPPNG saja. Cikgu hanya key in ESPPNG, UPPM keluarkan raw data tu dan bagi dekat AJK headcount. Okay, kalau ada perubahan markah dekat UPPM, contohnya lah ulangan dan sebagainya, so UPPM yang akan bagi data tu kepada admin portal untuk dia update. So tak susah, setakat yang kami running ni tak susah. Macam admin saya, bila ESPPNG dah siap, markah dimasukkan, dalam masa 1 hari 2 hari dia dah boleh keluarkan, dalam 1 hari 2 hari portal headcount dah update. So pengurusan dah boleh tengok. Bahkan cikgu-cikgu dan budak pun dah boleh tengok. Jadi itu saja kot daripada saya. Ucap terima kasih kepada semua. Cikgu Rosna ada kat sini lah. Sahabat saya Khairul Anwar. Untuk maklumat, hari ni Pengkalan Hulu ada hantar wakil seorang untuk belajar headcount. Terima kasih Cikgu Khairul Anwar, Cikgu Ani Yus, Cikgu Diana Teresa pun ada. Terima kasih semua. Cikgu Rozi daripada Arau. Terima kasih semua, insyaAllah. Jadi itu saja kot daripada saya. Minta maaf banyak-banyak. Saya tutup dengan tasbih kafarah dan surah As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.